Sekejap. Ada. Okey. Semua tengah hujan juga. Saya pun sini hujan. Hmm. Sekejap now saya buka video tu. Yang gambar saya share tu nampak kan? Nampak. Nampak. Okey, kamu kalau ada buku tab tu boleh buka buku tab. Dalam buku tab kamu tu muka surat 72. Kita sambung dengan hari tu lah. Hari tu kita dah, siapa yang tak masuk kelas saya tu, kita dah masuk bab 4. Iaitu kerjasama antara, bukan kerjasama, dia penerangan tentang peranan lah. Peranan dan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang tu saya dah ada post video. Siapa yang tak sempat masuk tu boleh tengok kelas saya yang lepas tu lah. Berkenaan dengan tajuk kita 4.1, 4.2. Tapi hari ni kita nak masuk, kita nak habiskan bab 4. Saya rasa sempat untuk sejam ni untuk habiskan 4.3 dan 4.4 ni. Iaitu kita masuk pada kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi saya nak kamu tengok dulu satu video berkenaan dengan kerjasama ni sebelum kita masuk ulas tajuk ni lah. Saya nak share macam mana. Stop presenting. Tab. Nampak? Nampak. Okey. Nampak. Sana. Okey. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Kerjasama pembangunan sosioekonomi bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pembangunan tanah Iaitu kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri. Dan dengan itu dapatlah kerajaan dan rakyat menghadapi bersama-sama masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini dan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Apa dah? Suara dia dah apa? Gemar? Ya. Sekejap. Ya, Ustaz. Ya. Kena ulang balik kan? Sekejap. Saya lupa tutup saya punya ni. Tak apa, baru 2 minit.
Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting. Okey. Okey ni. Untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Kerjasama pembangunan sosioekonomi. Bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, Kerajaan Persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pembangunan tanah. Iaitu kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri, dan dengan itu dapatlah kerajaan dan rakyat menghadapi bersama-sama masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini dan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Pada tahun 1956, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority, FELDA, atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Kejayaan FELDA mendorong Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority, FELCRA, atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Antara agensi yang terlibat seperti Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, KESEDA, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, PERDA, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, KEJORA, dan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, DARA. Manakala, agensi pembangunan yang terlibat di Sarawak seperti Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, LKTS, dan Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Tanah Sarawak, SALCRA. Agensi pembangunan di Sabah pula seperti Lembaga Kemajuan Tanah Sabah, SLDB, Pembangunan Koridor Wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah.
antara rancangan pembangunan koridor wilayah seperti Rancangan Pembangunan Iskandar 2006 atau South Johor Economic Region SJER, Rancangan Wilayah Ekonomi Koridor Utara 2007 atau Northern Corridor Economic Region NCER, Rancangan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 2007 atau East Coast Economic Region ECER, Rancangan Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak 2008 atau Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE, Rancangan Koridor Pembangunan Sabah 2008 atau Sabah Development Corridor SDC. Kerjasama Pemuliharaan Khazanah Negara. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversiti untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti Taman Negara dan Taman Laut. Pengurusan Taman Negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, Akta 76 diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, akta ini digantikan dengan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perkhidmatan, Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Manakala, Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Pengurusan Taman Laut. Bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwatakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui agensinya, iaitu Taman-Taman Sabah. Kerjasama Penyediaan Perumahan Rakyat. Perumahan terletak di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelbagai strategi dan langkah kerjasama diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah, terutamanya di kawasan bandar.
Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan program Perumahan Rakyat (PPR) pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Kerajaan negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan negeri juga memperkenalkan program Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Perumahan mampu milik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat persekutuan seperti Perbadanan Perumahan 1 Malaysia (PRIMA) dan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Antara program peringkat negeri seperti Rumah Selangor Ku di Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Johor. Kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan pertahanan negara adalah di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Pada umumnya, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Manakala, pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan mengadakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara. Seperti mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua, yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command (RASCOM) atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RASCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RASCOM. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui RASCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RASCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan di bawah MKN. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah
ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari. Yang ni tambah dalam kotak. Ada dalam kotak? Saya tak ada ni. Tak lah. Ada Ustaz, ada. Ada lah. Ada Ustaz dah tu ada. Sebab yang ni pun baru kan? Ah. Datu ni. Yang kes apa? Sultan Sulu tu kan? Masuk dalam Sabah kan? Siapa ingat kan? Ha. Okey, sambung balik lah. Sebab baru lah. 2013. Misi Eskom untuk meningkatkan keselamatan kawasan timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. Eskom bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Kewujudan Eskom untuk menambah baik aspek keselamatan dan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraman demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan menggembling fikiran, tenaga dan usaha untuk membangunkan negara. Okey. Kalau kamu ada masa, kamu boleh follow lah page ni. Apa nama dia? Bistro Ilmu dekat YouTube. Dia banyak lagi video dah. Saya rasa tak banyak lagi dia upload ni. Sebab baru je. Kalau kamu tengok pun video-video dalam dia tu pun ada ya, orang tengah pakai mask kan. Ini video baru lah. Saya tak tahulah yang ni bawah kerajaan ke individu yang upload ni. Tengok gaya macam individu page dia ni. Kamu boleh tengok lah. Dia pun banyak update video yang terkini lah kenaan dengan sejarah Tempatan 5 ni. Apa dia nama dia Ustaz? Bistro Ilmu. BISTRO. Oh, okey. Bistro Ilmu. Tapi tak banyak dalam tu. Tapi Tempatan 4 tu dia punya dalam bentuk video lah. Kalau kamu malas nak baca kan. Sana tukar nak share. Okey, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni diwujudkan adalah untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat ni dapat dimaksimalkan dengan cepat dan menyeluruh daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri dan sebaliknya lah, supaya yang manfaatnya kepada siapa? Manfaatnya balik kepada rakyat lah. Jadi kerjasama ni kalau dalam video tu dia nampak lah dia pecahkan, dia bagi lawa lah dia pecahkan tu daripada sudut sosioekonomi, daripada sudut keselamatan, daripada sudut pembangunan tanah dan hutan lah. Daripada sosioekonomi ni kerajaan sekutuan ni menubuhkan agensi yang membantulah kerajaan negeri daripada sudut yang pertama keuangan, yang kedua kepakaran. Macam mana tu? Contoh dia
pembangunan tanah lah. Pembangunan tanah ni contoh dia adalah penubuhan felda. Iaitu di mana felda ni kerajaan negeri dia sediakan tanah. Kemudian kerajaan pusat dia sediakan bantuan jentera, bantuan keuangan dan bantuan kepakaran kepada peneroka lah. Jadi yang dapat ni siapa? Yang dapatnya rakyat lah yang mohon untuk jadi ahli dalam felda ni. Kamu tahu kan felda tu apa kan? Tak. Pernah pergi lah felda? Kan siapa tak Ada. pernah masuk felda? Pernah. Felda ni sama ada dia tanam apa? Dalam felda tu. Ada tanah macam Kelapa sawit ataupun ladang getah kan. Antara dua tu lah. Jadi dua ni adalah contoh komoditi utama negara Malaysia lah. Di mana orang kampung yang tanam lah. Ataupun dia bagi felda ni dia tanam kelompok kan. Dia ambil siap-siap. Jadi kejayaan felda ni membuatkan kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority, FELCRA lah, ataupun bahasa Melayu dia Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan, untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Tu nampak terbiar di seluruh negara. Jadi siapa dia punya tokoh dia? Tokoh dia yang kamu nak kena tahu nama dia. Itulah ada gambar tepi tu. Siapa dia tu? Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Yang tadi kamu dengar tadi dia punya harapan dia lah. Dia punya kata-kata tu dalam video tadi tu. Iaitu nak menolong rakyat lah. Pada dasar dia tu. FELCRA ni lepas merdeka ni adalah untuk nak meningkatkan pendapatan rakyat lah. Dan nak membangunkan tanah. Cikgu. Ya. Yang felda tu kerajaan punya lah. Ya, bawah kerajaan persekutuan lah. Pengurusan dia tu. Tapi sekarang ni dia dah diswastakan kan? Felda Holding. Ya. Dan dah disenaraikan dalam bursa saham lah felda ni. Jadi setiap ahli dalam felda tu dia akan dapat saham lah. Pegangan saham dia. Sekarang dah disenaraikan lah dalam bursa saham. Kemudian kita ada pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ni yang lama-lama ni Kedah lah. Kedah, Perda, Kejora, Kesedar, Ketengah dan Dara. Dan yang latest ni masa zaman Pak Lah tu lah. Yang ada koridor tu. Yang tu zaman Pak Lah. Koridor wilayah tu. Jadual 4.1 nampak tu? Mana? Warna kuning. Nampak. Muka surat 73 tu. Kamu tambah lah. Nota sikit. Zaman Pak Lah. Pak Lah Badawi. Ya. Pak Lah Badawi. Tu zaman Pak Lah Badawi lah. Masa dia jadi Perdana Menteri tu. Jadi kalau kamu nampak koridor tu, kamu tahulah tu zaman Pak Lah lah. Kiranya hak orang ni semua zaman Pak Lah Badawi lah. Ya. Kalau felda tu zaman Tengku Abdul? Tengku Abdul Razak. Tengku Abdul Razak. Okey nah. Jadi yang koridor-koridor yang kamu nak kena tahu tu, kamu rajin lah, kamu google lah. Koridor Utara. Koridor Utara ni kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dengan Perak lah. Perak. Lepas tu ada koridor mana ni? Iskandar.
Rancangan pembangunan Iskandar ni bandar lah. Bandar Iskandar tu. Okey, kamu buat nota sikit. Pembangunan Iskandar tu bandar lah kamu tulis. Bandar terancang. Okey. Ustaz. Skandar. Ya, lupa lah. Mana? 2006 rancangan pembangunan Iskandar. Oh, Selatan Johor tu, Ustaz. Ya. Tu bandar lah. Okey. Okey nah. Kemudian 2007 tu wilayah ekonomi koridor utara. Yang tu pertanian. Lebih kepada pertanian lah utara ni. 2007 tu wilayah ekonomi pantai timur. Kelantan, Terengganu, Pahang. Itu yang ni pun pertanian. Oh, pertanian. Koridor tenaga diperbaharui. Ini tenaga elektrik lah. TNB lah. Ya. Bukan TNB, tenaga elektrik. Sama ada solar ke, tenaga diperbaharui solar, wave tu panggil apa tau? Kat laut tu. Ombak. Ombak. Kemudian angin. 3 tu lah. 2008. Kemudian koridor pembangunan Sabah. Sarawak Development ni rasanya tengok balik lah. Saya tak ingat. Rasa berkenaan dengan pembangunan luar bandar ni. Perumahan lah. Perumahan tak? Ya. Okey dah. Okey, yang tu adalah pembangunan wilayah lah. Pembangunan wilayah. Iaitu sama jugalah tujuan dia untuk meningkatkan kadar kemiskinan lah. Kadar kemiskinan luar bandar. Dia punya objektif dia. Kamu boleh buat nota sikit lah, tak ada dalam buku tu. Kadar kemiskinan luar bandar. Iaitu nak meningkatkan. Dia macam mana kata? Nak mendekatkan. Dia punya tujuan tu kalau saya ingat lagi, mendekatkan jurang perbezaan pendapatan antara luar bandar dengan bandar. Yang tu. Mendekatkan jurang pendapatan luar bandar dan bandar. Yang tu lah tujuan utama dia. Sebab apa waktu ni waktu perkenalkan ni dia jurang pekerjaan tu ramai orang berhijrah keluar daripada kampung ke bandar lah untuk dapatkan kerja lah. Jadi cara dia tak nak orang berlaku penghijrahan besar-besaran ni, dan kerajaan nak memastikan pembangunan ni dalam keadaan yang sekata, dan jurang dia tu tak jauh sangat. Jadi kerajaan memperkenalkan banyak projek-projek di kawasan luar bandar. Kalau kamu tengok tu, kalau zaman Pak Lah tu semua tumpu kepada pembangunan luar bandar lah. Saya boleh kata lah. Semua projek-projek yang diperkenalkan zaman Pak Lah ni dan zaman awal kemerdekaan, masa zaman Tunku Abdul Razak tu, lebih tertumpu kepada pembangunan luar bandar. Yang tu. Kemudian kerjasama pemulihan khazanah negara. Jadi kerjasama yang selalu dibuat dan dalam senarai bersama. Ingat lagi senarai bersama adalah dalam untuk menguruskan khazanah negara yang berbentuk hutan lah. Yang ada flora dan fauna ni.
Jadi banyaklah dalam video tadi dia memperkenalkan banyak akta lah. Contoh dia Akta Perlindungan Hidupan liar 1972. Jadi akta ni menggariskan undang-undang lah berkaitan dengan Hidupan liar. hidupan liar dengan hutan lah selalunya. Jadi ada kawasan tu kamu nampak kan? Taman Hidupan Liar dan Taman Negara di Perak. Saya dah habaq dah kan. Royal Belum tu. Kemudian di Kelantan, Terengganu, Pahang tu. Dekat sepadan tu. Taman Negara. Taman Negara ni pun dalam kategori hutan yang tertua lah. Selain pada Taman Negara Kinabalu tu. Taman Negara tu pun tertua. Kemudian Pahang, Kerau tu. Kemudian di Johor, Taman Negara Johor Endau, Rompin. Jadi diuruskan secara bersama. Di bawah kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bersama. Kerajaan negeri. Kemudian di Sabah dan Sarawak tu Taman Negara Kinabalu dan Taman Negara Mulu, Sarawak. Kalau Taman Negara Mulu tu dia sebagai tapak warisan dunia lah. Pun sama, ada dua lah. Ada dua. Taman negara kita ni masuk dalam tapak warisan UNESCO. Kemudian pada 1994 dikenalkan Taman Laut lah. Taman Laut muka surat berapa? Berapa ni? Muka surat berapa? Surat 75. 75. Saya punya mouse ni jadi tak ketahuan tak? Taklah. Pengurusan laut ni dia negara kita ni memang sukar sikit lah nak menguruskan laut ni. Sebab kiri kanan, depan belakang tak lah, belakang ada Thailand. Kiri dan kanan kita ni adalah laut lah. Sepadan kita ni kebanyakannya sepadan laut. Jadi nak menguruskan laut ni, kita punya kelengkapan ketenteraan ni canggih-canggih lah. Banyak yang diupdate. Banyak kita punya bahagian kita punya bajet tu, kalau ketenteraan tu banyak pergi ke laut lah. Sebab kita ni adalah terletak dalam laluan perdagangan. Satu pertama. Yang kedua, kita ada banyak hazanah laut lah. Contohnya dia habaq dalam tu, negara kita ni ada 42 buah pulau. Kalau di Kedah, Terengganu, Pahang dan Johor. Diwartakan sebagai taman laut lah. Kalau 42 buah pulau tu berapa banyak kapal yang nak kena kawal? Banyak. Banyak lah. Tu baru di Semenanjung Malaysia lah. Tu baru Semenanjung tak kan? Ya, tak masuk lagi dengan Sabah dan Sarawak. Jadi tak masuk lagi dengan sepadan perairan kita. Jadi berapa banyak kapal nak kawal tu? Kamu fikirlah sendiri lah. Jadi Kerajaan Persekutuan ni membentuk dasar berkaitan dengan taman laut lah. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Maksudnya pembangunan atas pulau tu kerajaan negeri yang buat lah. Tetapi keselamatan di perairan tu adalah di bawah Kerajaan Persekutuan. Jadi Jabatan Taman Laut Malaysia ni ditubuhkan tahun 2007. Siapa yang punya mic? Jadi Kerajaan Persekutuan ni berkuasa penuh lah dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018 baru lagi pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia.
Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah dan Sarawak pula di bawah tanggungjawab kerajaan negeri melalui agensinya iaitu Taman Sabah. Mana ni? Ni di Sabah lah. Awak ni mouse ni. Kemudian kita ada kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Ni kalau kamu tengok video tadi, yang paling famous lah masa awal kemerdekaan. Kamu boleh buat nota sikit. Perumahan ni. Yang paling latest ni, yang paling famous. Masa zaman Najib lah. Perumahan tu, Prima tu. Muka surat berapa? Prima 76. Kamu tulis lah sikit. Nama Najib tu kat situ. Prima tu. Zaman dia lah. Dah, tulis dah. Hello. Dengar tak? Dengar. Ada. Perumahan ni kebanyakan yang paling famous lah. Kalau antara semua Perdana Menteri tu, yang paling banyak usahakan tentang perumahan mampu milik ni zaman Najib lah. Antara contoh dia Prima. Kamu nak bagi contoh tu lah. Jadi macam mana proses pembangunan perumahan ni? Jadi pembangunan perumahan ni adalah kuasa bersama. Dia perumahan ni kuasa bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Cara dia macam mana? Cara dia, kerajaan negeri akan jual tanah. Macam mana? Jual tanah kepada siapa? Rakyat. Macam mana pada rakyat pula? Rakyat nak beli macam mana? Kerajaan negeri akan jual kepada kerajaan persekutuan dengan harga diskaun lah. Kemudian kerajaan persekutuan akan bangunkan tanah tu, buat rumah. Kemudian rumah tu barulah dijual kepada rakyat. Kemudian dia ada syarat-syarat dia. Kalau rakyat yang berpendapatan tinggi tak boleh beli lah. Dia pendapatan sederhana dan ke bawah lah. Dia selalunya rumah ni di bawah harga 200,000 lah. Rumah beli terus kan? Beli terus. Kena bayar cash lah, kena bayar bulan. Bulan-bulan. Buat pinjaman bank lah. Bank. Tapi dia tak sama lah harga dia tu. Harga dia tak sama dengan harga rumah biasa lah. Dia murah sikit. Jadi kalau rumah biasa tu yang kamu tengok tu, kalau harga dia rumah dia 300,000, 400,000, jadi dia kalau rumah Prima ni 200,000 ke bawah lah. Yang saya tengok tu lah. Jadi kebanyakan rumah di Malaysia ni hanya mampu tengok lah. Sebab kadang-kadang tu harga dia, bateri nak habis dah. Juta. Jadi harga harga rumah di Malaysia ni kadang-kadang tu mampu tengok je lah. Harga dia 300,000 ke atas. Kalau macam di Negeri Sembilan tu, rumah dia tak boleh nak beli lah. Sebab dia lebih pada kemampuan. Jadi sebab itulah kerajaan Malaysia ni dia mengambil inisiatif lah untuk mengenalkan bantuan-bantuan perumahan lah. Untuk yang pertama untuk mengatasi masalah kemiskinan lah. Muka surat 78 tu berkenaan dengan kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara lah. Yang ni banyakkannya kalau dalam bab ni dia menyentuh tentang Sabah dan Sarawak.
Kalau di Semenanjung Malaysia tu banyak sentuh tentang, kalau dululah, lah tak ada dah kot. Tentang pengganas komunis. Ancaman komunis. Awal. Siapa dia punya mic tak tutup? Ma. Sekejap. Okey, tutup dah. Yang pada awalnya adalah ancaman komunis. Siapa tokoh dia tu? Abdul Razak lah. Menteri Malaysia kedua melalui Majlis Keselamatan Negara mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command, RASCOM. Perintah Keselamatan Kawasan Rajang 1972. Kamu, saya tak lahir lagi. Alah, tak ada dah lah. RASCOM ni tak ada dah lah ni. Muka surat berapa tu? Mana 79 tu yang terbaru lah. Mana tu yang terbaru tu? Juga masih dah. Ya, Eskom tu. Nampak tak? Eskom tu 20. Kalau untuk pengetahuan apalah. Eskom ni beroperasi 24 jam. 24 jam lah. Mengawal keselamatan di perairan Sabah. Ada tulis dalam tu? Tak ada kot. Ni baru lah. 2013 lah, baru. Sampai lah ada lagi lah. Isu dia iaitu kamu boleh tengok lah. 12 Februari 2013. Surat berapa? 79 tu kamu boleh tengok. Dia punya penubuhan tu disebabkan pencerobohan oleh pengganas Kepulauan Sulu di Lahad Datu. Jadi daripada ancaman tu tertubuhnya Ops Daulat lah. Kamu boleh Google Ops Daulat ni, banyak video. Kemudian Perdana Menteri Malaysia waktu tu tak tulis lah nama tu. Tulis lah Najib. Najib Razak. Tulis. Perdana Menteri Malaysia tak ada, dia tak bab tu, Najib Razak. Dan mengisytiharkan Zon Keselamatan Timur Sabah, S-Zone. Kemudian tukar nama jadi Eskom. Jadi direct lah S-Zone dengan Eskom ni, direct laporan dia kepada Perdana Menteri Malaysia lah. 24 jam beroperasi. Dia bukan, dia tunjuk situ dalam tu gambar bot lah, bukan bot lah. Daripada kapal besar lah. Okey, kita nak masuk pada tajuk 44. Ada last video. Kamu tengok saya lah. Mana? Saya nak tutup suara. Hadiri oleh Menteri faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kekukuhan sistem persekutuan di negara kita berkait rapat dengan konsep keluhuran perlembagaan persekutuan serta penyelarasan yang baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.
keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Sejak negara mencapai kemerdekaan, perlembagaan persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi bagi mentakrifkan prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Parlimen dan DUN tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Perlembagaan persekutuan menjadi rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebutkan bahawa jika undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Prinsip keluhuran perlembagaan yang dijunjung ini mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Penyelarasan pentadbiran dibuat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Majlis Khas. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Perdana Menteri serta dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan penubuhan Majlis Negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Seperti Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Majlis Kewangan Negara mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan seperti pemberian wang, bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Majlis Tanah Negara membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Perundingan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri juga dibuat melalui majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan seperti yang berikut. Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan Majlis Perumahan Negara. Setiausaha Persekutuan bagi Sarawak dan Sabah. Jawatan Setiausaha Persekutuan bagi Sarawak dan Sabah diwujudkan pada tahun 1963. Tanggungjawab utama adalah untuk mengeratkan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jawatan tersebut dihapuskan pada tahun 1982 dan diwujudkan semula pada tahun 1990 berikutan dengan keputusan Jemaah Menteri pada tahun 1989. Keberkesanan penyelarasan dan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dapat menjamin sistem persekutuan beroperasi dengan berkesan. Hal ini membuktikan kepentingan bermusyawarah dalam membuat keputusan untuk kemajuan negara.
dengar lah. Dengar lah. Dengar. Ha. Okey. Dah. Ustaz ada lagi ya? Ada sikit lagi. Nak habis dah. Sikit. Sikit lagi. 4.4. Okey. Nak habis dah. Oh. Okey, yang terakhir ni macam mana kita nak ukur keberjayaan sistem persekutuan ni. Faktor yang mengukurkan sistem persekutuan ialah yang pertama keluhuran perlembagaan. Mengukuhkan persekutuan lah, iaitu sistem persekutuan kita ni sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri sudah termaktub dalam perlembagaan dalam perkara 75. Garis tu wajib. Akan menghafal tu. Garis. Jumpa? Mana? Muka surat 80. Bawah tajuk keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan tu. Bawah tu ada perkara 75. Perlembagaan persekutuan. Jumpa? Perkara 75 perlembagaan asas. Ya, yang tu wajib lah. Perkara 75 perlembagaan persekutuan. Yang ni apa dalam perlembagaan ni? Perkara 75 ni. Iaitu mana-mana undang-undang negeri yang tidak selaras dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Maksudnya, contohnya DUN. Dia luluskan satu undang-undang yang bercanggah dengan kerajaan persekutuan. Jadi mana yang nak pakai? Jadi yang kita pakai adalah undang-undang daripada kerajaan persekutuan. Yang bercanggah lah. Prinsip keluhuran perlembagaan yang dijunjung ini mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Jadi apa yang melindungi perkara 75. Wajib lah. Ada huraian dia, mana-mana undang-undang yang mengatasi undang-undang negeri yang mengatasi kerajaan negeri kerajaan persekutuan. Jadi undang-undang kerajaan persekutuan yang terpakai. Yang tu dia punya ulasan dah. Jadi adalah dalam untuk mengukuhkan hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni kena ada banyak mesyuarat lah. Dia tak boleh tak ada mesyuarat lah. Jadi mesyuarat-mesyuarat yang ada, yang pertama mesyuarat Menteri Besar dan Kuota Menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri lah. Tu tanda yang tu pertama. Yang kedua, muka surat 81. Majlis apa ni tak nampak ah. Tolong apa? Majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Majlis bagi Kerajaan Tempatan. Majlis Kewangan Negara ni bincang pasal apa? Pasal bantuan lah. Ataupun pinjaman. Ataupun bayaran cukai. Pinjaman ni macam mana? Pinjaman daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Kadang-kadang tak bagi pinjaman pun. Kadang-kadang ada grant. Jadi nak bagi macam mana? Jadi bagi melalui mesyuarat dalam Majlis Kewangan Negara. Yang itulah pentingnya mesyuarat tu. Yang kedua, Majlis Tanah Negara. Jadi nak buat satu ketetapan lah bahagian mana yang tumpu bahagian pertanian, bahagian perlembungan, bahagian pertahanan, hutan mana yang boleh ditebang, dibuat untuk pembalakan, bahagian mana hutan yang tak boleh ditebang. Itu bincang dalam Majlis Tanah Negara. Bahagian berapa banyak peratus kerajaan negeri kena simpan hutan dia. Itu ni. Macam mana nak capai target tu, semua dia bincang dalam Majlis Tanah Negara. Yang ketiga, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Berkenaan dengan pembangunan kerajaan tempatan lah.
Ni nak bangunkan taman ke, taman rekreasi ke, yang di bawah ni lah. Kerajaan tempatan ni. Yang ketiga, majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Iaitu yang pertama, Majlis Keselamatan Negara, MKN. Yang sekarang kamu nampak fungsi dia. MKN ni. Kamu kenal kan? Pernah dengar kan? Hari-hari dah dengar kan? Majlis Keselamatan Negara. Dengar tak suara saya? Dengar. Pernah dengar kan MKN ni kan? Pernah. Makan. Ya, berkenaan dengan kes COVID sekarang ni, kamu dengar Majlis Keselamatan Negara dia bincang dengan kaitan dengan keselamatan lah. Yang kedua, Majlis Air Negara bincang pasal apa? Pasal air lah. Berapa banyak rizab air dalam satu negeri tu, cukup ke tak cukup? Lepas tu dia bincang berkenaan dengan hubungan antara negeri dengan negeri. Air dia macam mana? Contohnya negeri yang terbaru ni, yang duk kecoh awal-awal tahun tu, antara negeri Selangor apa pula? Kedah dengan Pulau Pinang, kan? Bergaduh kan, isu air. Jadi nak bincang kat mana? Nak mesyuarat kat mana? Jadi dia akan mesyuarat dalam Majlis Air Negara, kan? Yang Kedah kata nak sekat air sungai apa? Sungai Muda tu. Supaya kalau Pulau Pinang tak mau bayar lah. Tak mau bayar apa tu? Cukai pengurusan lah. Dia kata. Jadi semua tu nak gaduh-gaduh tu semua bincang dalam Majlis Air Negara. Yang terakhir sekali Majlis Perumahan Negara. Contoh dia tu Prima lah. Majlis Perumahan Negara, contoh dia Prima. Kemudian Majlis Air Negara tu kamu boleh ambil lah contoh. Contoh dia hubungan air antara kerajaan negeri Kedah dengan kerajaan negeri Pulau Pinang. Siapa yang nak uruskan? Majlis Air Negara. Kemudian Majlis Keselamatan Negara tu, contoh dia COVID lah. MKN tu contoh COVID. Ada contoh dah kan? Selalunya contoh-contoh ni yang akan keluar ni dalam exam, dia akan tanya lah. Zaman kamu ni banyak contoh lah. Kamu boleh tengok dengan kepala kamu sendiri lah. Jadi sistem persekutuan ni terbentuk berdasarkan landasan sejarah dan daripada pengaruh daripada penjajah lah. Sistem persekutuan kita ni ada diwarisi oleh kalau ikutkan sejarahnya daripada British lah. Sebab kalau kamu tengok negara kita ni tak jauh beza dengan kerajaan British. Kalau kerajaan British pun ada raja dia, ada monarki. Kita pun masih ada monarki, tapi monarki kita tak berkuasa mutlak. Monarki kita berbentuk, ada perlembagaan dia, dan kita ada bentuk kerajaan kita melalui demokrasi. Dan kerajaan kita dibentuk dengan dasar persekutuan. Iaitu persekutuan ni apa? Persekutuan ni adalah gabungan. Bila kata ada gabungan, banyaklah benda yang perlu diselaraskan. Yang itulah adanya kuasa ataupun senarai ataupun bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi dengan itu berakhirlah bab 4. Ada soalan? Ustaz, saya tak faham semua bab 4 Apa tak faham pula? Bab 4 ni berkenaan dengan bidang kuasa. Bidang kuasa apa? Ya, bidang kuasa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dengar Amal. Jadi kamu nak kena tahu apa? Nak kena tahu bidang tugas dia. Kamu carilah bidang tugas kerajaan persekutuan ni apa? Dia kena buat apa? Bidang tugas kuasa kerajaan negeri ni buat apa? Kuasa dia. Dan tengah-tengah tu ada bidang kuasa bersama,
Ya, yang tu ya. Bab 4 ni. Yang kamu nak kena tahu. Bidang kuasa kerajaan negeri, bidang kuasa kerajaan persekutuan, bidang kuasa bersama. 3 tu ya. Boleh, Ahmad? Bersama yang 4.3 tadi Ustaz kan? Ya. 43, 44 tu. Samalah. 4.1, 4.2 tu yang kita dah bincang lah kelas lepas. Ya. Kuasa dia. Okay, boleh lah? Kena berseketul-seketul tak? Jadi, ada kerja sekolah tak? Ada. Tak ada lah. Apa nak Ya, tanya ya, apa? Jamal. Okey lah. Kalau tak ada soalan. Ada soalan lagi? Soalan. Cikgu yang bab 4 ni, Ya. soalan dalam buku teks ni ada dekat dalam kertas tu. Dalam atas mana? Dalam kertas yang awal sebelum balik tu, kan ada bagi kertas dasar tu. Jawab lah. Oh. Ya tak. Yang mudir Luring bagi tak? kan? Tapi ada yang tak ada. Ada yang tak ada dekat dalam ni, tak? Tak apa dah. Jawapan dia. Tak ada dalam apa? Tak ada dekat dalam buku teks. Kadang-kadang saya tak jumpa. Soalan apa? Mana? Habaq lah. Soalan mana? Mana? Soalan mana? Muka surat? Muka surat 85 tu. Soalan nombor? Soalan nombor? Macam D tu. Soalan nombor? Soalan nombor 1, D. Baca soalan. Muka surat 85. Ya, yang mana? 1 D. 1B. Nyatakan 3 perkara di bawah kuasa kerajaan negeri. Ada dalam kutip ni? Awak tak ada pula. D. Sistem persekutuan berjaya mewujudkan pentadbiran dan stabil dengan sistem buktikan bersama dengan buktikan tu. Mana ni? D, bawah dia tu, D. D. Sistem persekutuan berjaya mewujudkan pentadbiran yang kukuh dan stabil di negara kita. Buktikan. Buktikan macam mana? Bukti dia muka surat ni lah. Bukti dia muka surat. Baru masuk kan ni? Sekejap dah. Muka surat 74. Dah lupa. 74, 75 tu bukti dia. Ambil lah. 76, 77, 78. Itulah bukti dia. Bukti dia semua ni ya. Bukti dia apa? Menumpuhkan prima, contoh dia. Contohlah ayat dia. Antara bukti kejayaan sistem persekutuan adalah dalam bidang perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Muka surat 70 apa? 72. Yang prima tu kan? Prima 77. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri memberikan tanah, menjual tanah kepada kerajaan persekutuan untuk kerajaan persekutuan membangunkan untuk membina rumah mampu milik. Yang tu lah. Kemudian keselamatan, bidang keselamatan. Kerajaan persekutuan telah mewujudkan Eskom untuk mengawal. Tu bukti lah tu. Untuk mengawal keselamatan. Yang tu je lah. Easy. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita tamatkan. Kalau ada soalan selepas ni, kamu boleh WhatsApp saya. Okey, saya akan cari modul untuk bab 4 ni. Kemudian kelas seterusnya kita akan masuk bab 5 lah. Maksudnya kertas ni, bab 4 ni kamu dah dapat lah.
Dapat dah. Kamu tolong jawab lah yang tu. Ah, Okay. Kalau bab 5 ni kita akan masuk pada pembentukan Malaysia. Yang ni kita dah masuk. Tingkatan 4 pun dah masuk dah ni. Pembentukan Malaysia ni. Kan? Ingat je? Kemerdekaan tu. yang bab 10 dah kali tak? Yang kamu belajar tingkatan 4 tu kan? Yang kamu berlakon ada. Kelas apa? Kelas mana yang Ada berlakon? yang bab 10 tak? Yang kena. Ya. Okay, kalau tak ada apa soalan, kita tamatkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.